Terima kasih kepada moderator. Saya punya kajian adalah pengetahuan dan sikap bakal guru pelatih terhadap pengurusan bantu mula ataupun first aid. Okay. Untuk pengenalannya adalah first aid is a quick, temporary and simple step with minimal or no medical equipment in order to save someone's life or at least relieve pain. Ini adalah berdasarkan kajian Al-Subi pada tahun 2016. Okay. First aid is a treatment for the purpose of preserving life and minimizing the consequences of injury and illness until help from a medical practitioner or nurse if obtained. Ini daripada kajian Han 2010. Okay, ini adalah sumber utama iaitu kajian daripada Journal of the Pakistan Medical Association. Okay, melalui ini, the lack of knowledge of first aid amongst the university student is indicate of the fact that only a few people have formal first aid, the low rate of the first aid training. Okay. Seterusnya adalah pernyataan masalah. Seperti sedia maklum, bakal guru pelatih di mana ada mengambil subjek bantu mula dijangka oleh masyarakat umum mengetahui bagaimana untuk mengaplikasikan bantu mula terhadap pesakit yang cedera serta mampu menyelamatkan nyawa. Kebanyakan bakal guru pelatih tidak atau kurang mengaplikasikan bantu mula di dalam kehidupan harian mereka serta semasa menghadapi situasi kecemasan yang sebenar. Ini adalah kajian Ar-Rahman pada 2005. Kajian terhadap pengetahuan dan sikap terhadap bantu mula amatlah kurang di Malaysia. Okey, untuk objektif kajian pula adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan dan sikap bakal guru pelatih terhadap bantu mula. Yang kedua, untuk membandingkan pengetahuan dan sikap di antara bakal guru pelatih program sukan SP dengan bakal guru pelatih bukan program sukan. Okey, ini adalah kaedah kajian. Untuk study design adalah cross-sectional study. Populasi adalah bakal guru pelatih. Sampel kajian adalah random sampling iaitu 70 partisipan. Tempat yang dilaksanakan adalah di Tanjung Malim. Untuk instrumen yang saya gunakan adalah a modified version of a questionnaire, a field study of first aid knowledge and attitude of college student in Kuwait University. Untuk instrumen ini telah digunakan untuk pembentangan Abstract Conference Second Asian Sport Medicine 2018 dan mendapat poster Young Researcher Award. Okay, ini adalah contoh dalam instrumen. Okay. Antara contohnya adalah apakah tindakan yang pertama perlu dilakukan apabila merawat kes kebakaran dan daripada renjatan elektrik. Okay. Untuk yang ini mungkin boleh dapatkan daripada saya sebabnya adalah copyright. Okay. Untuk kaedah pengukuran pula, ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu untuk bahagian pertama, maklumat asas dan bahagian kedua, tahap pengetahuan. Kaedah pengukuran untuk 2 bahagian ini adalah keputusan dari borang soal selidik akan disemak dan dikira dalam kadar peratusan. Jumlah yang betul akan ditukar ke dalam bentuk peratusan. Untuk skema pemakahan pula adalah 0 hingga 39% adalah sangat lemah, 40 hingga 59% adalah lemah, manakala 60 hingga 79% sederhana dan 80 hingga 100% adalah baik. Untuk sikap pula, 3 pilihan jawapan dan diskor berdasarkan setuju, tidak setuju dan tidak pasti. Soalan bahagian sikap juga meliputi pernyataan positif dan negatif. Skor yang diberikan untuk pernyataan positif adalah seperti berikut. Okay. Untuk setuju ada 2, tidak pasti 1 markah, tidak setuju pula adalah 0 markah. Manakala pernyataan negatif pula diskor seperti berikut. Setuju 0 markah, tidak pasti 1 markah dan tidak setuju 2 markah. Di mana jika keputusan melebihi 70% ini adalah positif. Jika dalam lingkungan 50 hingga 75% adalah bertahap sederhana, manakala kurang 50% adalah negatif. Okey, untuk analisis data. Data telah dikumpul dari kajian serta dianalisis menggunakan Statistical Package for Social Science SPSS version 23 dan juga Independent Sample T-Test telah dilakukan untuk menilai perbezaan pemboleh ubah bersandar di antara kumpulan dan dalam kumpulan. Untuk analisis data adalah untuk boleh ubah responden dan frekuensi. Untuk pengetahuan terhadap bantu mula di mana hanya 62 responden yang menjawab ya dan 8 tidak. Di manakah responden mempelajari asas bantu mula dan CPR? Seorang di sekolah rendah, 12 daripada sekolah menengah, 47 daripada universiti dan 2 daripada media, 2 daripada sosial internet, 6 daripada lain-lain. Untuk jenis latihan, secara teori adalah 5 orang, secara amali 3 orang. Untuk teori dan amali 56 orang dan tidak mempelajari adalah 6 orang.
Apakah jenis bantu mula? Adakah memiliki sijil certified first aider? Hanya seorang ada, makalah dua orang lagi ya, tetapi telah tamat tempoh, 63 tidak, dan 4 tidak mempelajari. Adakah yakin untuk memberikan bantuan? Hanya 4 yakin dan 40 tidak yakin. Okay. Adakah mempunyai maklumat yang mencukupi berkaitan pengurusan asas bantu mula? Yang mencukupi hanyalah 12 orang dan tidak mencukupi adalah 58 responden. Okey, ini adalah pengetahuan asas dalam bantu mula. Setelah dikaji jawapan tersebut hanya melalui sport program, tahap pengetahuan asas untuk sport program adalah 67.71%. Manakala untuk non-sport program adalah 61.43%. Dan secara jumlahnya purata adalah 63.57% untuk keseluruhan responden. Okey, ini adalah sekiranya berlaku kemalangan atau kecederaan yang memerlukan responden untuk memberikan bantu mula. Daripada 70 kita dapat lihat 43% yakin, manakala 57% yang tidak yakin, di mana yang tidak yakin melebihi yang yakin. Okey, seterusnya maklumat responden berkenaan bantu mula. Okey, daripada 70% hanya 17% yang mempunyai maklumat yang mencukupi, manakala 83% mempunyai maklumat yang mencukupi. Okey, untuk keyakinan diri untuk memberikan bantu mula pula, melalui ini dapat dirumuskan bahawa sikap dan pengamalan terhadap bantu mula amatlah kurang di kalangan bakal guru pelatih. Keadaan ini amatlah berbahaya kerana bakal guru pelatih lebih cenderung untuk tidak memberikan bantu mula, sebaliknya menunggu ketibaan ambulan ataupun pakar perubatan. Bayangkan sekolah kita terletak di pedalaman dan jarak ke klinik terdekat adalah 1 jam. Apakah rawatan awal yang dapat kita berikan kepada pelajar kita sekiranya mereka mengalami kemalangan? Okey, untuk tahap pengetahuan dalam pengurusan bantu mula pula, ini adalah berada pada aras yang lemah, iaitu pada purata 44.51% untuk semua responden. Walaupun seramai 56 orang bakal guru pelatih ini telah mempelajari bantu mula secara teori dan amali. Okey, ini adalah satu graf yang agak menyedihkan buat para guru, di mana tahap pengetahuan adalah untuk SP adalah 40.31%, manakala non-sport program adalah 48.71%, di bawah 50%. Keputusan yang agak mengecewakan. Manakala untuk maklumat asas adalah lebih tinggi, iaitu 65.7% dan 61.43%. Okey, data pada subsection ini telah digunakan untuk pembentangan Abstract Conference Second Asian Sport Medicine 2018. Okey, untuk tahap sikap terhadap bantu mula pula. Okey, nilai skor tahap sikap terhadap bantu mula dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu kurang 50% adalah sikap yang negatif, 50 hingga 75% adalah sikap yang sederhana, manakala 75% ke atas adalah sikap yang positif. Okey, melalui data ini dapati bahawa untuk sport program mendapat keputusan 67% dan non-sport program mendapat keputusan 73%. Okey, untuk salinan kajian lanjutan. Kajian ini hanya dilaksanakan kepada bakal guru pelatih yang terpilih sahaja. Untuk kajian selanjutnya, kajian seharusnya dijalankan kepada responden yang lebih ramai lagi serta lebih meluas lagi agar kita dapat data yang lebih relevan. Okey, untuk kesimpulan, kajian telah menunjukkan bahawa kurangnya tahap pengetahuan bakal guru pelatih dalam pengamalan bantu mula. Kajian lepas juga amat terhad untuk menjadikan kajian ini agak sukar untuk dilaksanakan serta kurang mendapat jawapan yang tepat. Para pengkaji juga mencadangkan bahawa latihan bantu mula seharusnya menjadi subjek wajib di sekolah. Okey, kajian yang lebih mendalam amatlah diperlukan untuk mengesahkan kajian ini dan berharap agar bilangan responden ditambah lebih ramai lagi dan dibuka kepada skop yang lebih luas. Okey, saya serahkan kembali kepada moderator.